A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Orang baru yang pertama menyapa Abah. Tahu Abah ya? So, siapa dia? Ramisah ya. Kamisah Rasman nombor 1. Zarus Ismail, Fazilah Salini. Lepas tu Puan Zainon Singapura, Nurizan Sulaiman Singapura juga. Ya, Hairul Azri, Sabrida, Lina, Rusiana, Leni Nazira, ya. Siapa lagi? Cik Nun Abu Bakar, Rifa Marjan, Cik Puan Aminah, Misa, good morning Leni dan Nazira, Dr. Narima pun awal. Tahniah, ya. Siapa dia? Zaila Muhammad Shah, Mun Ma'isma, lepas tu Nazmi Ani, Abdul Rahman, Azizah Awang, Siti Fairuz, ya. Siapa? Nur Arida, ya. Arida Full Throttle to Jannah, tu dia Full Throttle. Alam Ahmad, Lita Volita, Ruhayu, Nurizan Sulaiman dah sebut tadi, Abdul Rahim, Abdul Latif, Tuan Haji, ya. Cikgu Jinggo pun ada. Terima kasih Cikgu. Naik semangat saya Cikgu datang, ya. Nuraini Muhammad, Aminah Muhammad, Maimunah Cikna, ya. Tolong share, like dan share, ya. Puan Zainon terus kata dah share ramai dah. Saidatul Akma, Badul Alam, ya. Mokhtar Nurdin, Cikgu pun dah masuk Cikgu, ya. So terima kasih Cikgu Mokhtar. Siapa lagi tu? Lita Velita, Aifa Abdul Ghaffar, Misa, Fadila, Ida Roy, Cik Akmal Musa, Suwarti, ya. Nur Kak Syuk, Nuraini Muhammad, Mazrina, Syamsida Roslan, Ismailina, ya. Ya, Rohayu tadi, Kak Oya, Nuraini Zainul, Zaim Hadi Miskam dah masuk, Eri Suryani, Zakia Khan, Khairul Adha Abu Tahar, Musliha Musa, Udak Muri, Cikgu Zam dah masuk, Sarah Maya Lively, Eva Basir, Pak Ngah Janggut dah ada, Rohani Mah Daud, Pak Ngah jangan jumpa Pak Ngah, Rosili Daud, Idara dah sebut, Cik Akmal dah sebut, Jali Hamid, Hasna Syari masuk dah, Leni Nadira dah sebut, Masrina Musliha Musa dah, Smart Work tu dia, Has Abu, Zahir dah sebut, Cikgu Zam dah sebut, Sabridah dah sebut, Robiah Rejab, ya. Saiful Saidi, Syarifah Azizah, Ina Zaina, Willy Jonga tadi, good morning. Omar Azhar, Suwarti, Siti Hajar Ahmad, Salih Taib, 205 orang dah masuk kelas, 213, 104 baru share. Siti Fatimah, Salih Talib, Siti Hajar Ahmad, ya. Zaim dah sebut tadi, Nuraini, Muhammad, Siti Mariamah Singapura, ya. Pasir Panjang, Bukit Panjang ke Pasir Panjang, Rasima Osman, Naji, ya. Akil Naufal, Nur Maria, Hafifah Hafifah, Siti Kusal, Nur Jannah, ya. Akil Naufal, Baba Hasan, Arani, Nur Hasiah. 111 orang check. Make it faster guys. Hari ni hari Khamis, ya. Nur Hasiah Mamat, Anina Ani, Liza Omar, ya. Ani Hani, ya. Ima Ahmad, Norma Basar, Samsiati, Suali, Maya, ya. Agustin Malayu, tu dia Agustian Malayu. Ni dia lahir bulan Ogos tu. Ida Hafidah, ya. Saadi Hasan, Wan Zakiyah, ya. Melati Syanira, hai Datuk, ya. Najib Rahman dari Brunei, terima kasih. Asri Ahmad, Syahadah Haji Rashid, ramai sahabat Singapura, sahabat Brunei, sahabat Thailand, sahabat daripada Australia. Litava Mazlan, ya. Litava Lita Nurliah, siapa ni? Sahilah Muhammad Yusof, dia tulis Jawi, ya. Sandra Elan, Azwan Haji Anwar, Salasia Hashim. 159 shares, not bad. Teruskan, make it 200, cepat. Rashidah Syamsuddin, Nurhana Ana, Susri Dawati, Intan Leana, Haji Zainun tadi, Muhammad Mustaqim, Ahmad Kambali, Zurina Maisa dah ada masuk dah. Rifah Marjan, pink color dia kata, baju tu abah tu.
Najir Rahman, Kail Iman, ingat Syafiq Kail ni, Kail Iman, Siti Afsar Kula, Nurani Ahmad, ya, Dini, Tengku Anira dah masuk, ya, siapa lagi, Syarifah Zulaikha, Najir Rahman dah sebut tadi, Sandra dah sebut, Medihah, dan ya, so Syamsinar Sa'ad, Ruby Cherry, good morning to you. Ruby Cherry, Nona Shizuka. Nona Shizuka tu dia. Waalaikumsalam. Sophia Hajidin, Zahrah Dan Syahrum, Zahrah dan Syahrum. Lama tak nampak ni pasangan ni ya. Syarifah Aziza, Siri, Siti Mariamah. Dia Bukit Panjang ya. Bukit Panjang, bukannya Pasir Panjang, ini Bukit Panjang ya. Green Button. Kata Siti Afsar, Fazianzi Didang, Nur Rahimullah tidak sebut tadi. 175, make it 200 guys, cepat-cepat. Murah Hidayat, Metrikai, Cik Arman, ya, Asmira Nur Azmi, Nurila Buang, Nur Hafiza, Nuraida, Wan Raudah, Alijah, Najir Rahman, Wan Zakiyah, Litawa dah sebut, Nopisa Harun belum sebutnya, Syarimi dah sebut, Minah. Kan senang nama Minah. Ni nama pelik-pelik. Yang nama Minah, nama beda senang. Fitri Kodon. Anizah Dali, Umi Osman, Liza Hardi, Azharuddin Anwar. Ila Sweet, 15 more, make 200 shares. Norma Basar, Pesh Adam Story, lama tak perasan ya. Dari Sandakan Sabah, ya, Pesh Adam Story, Norizan, Odenani, Syamhanin Syamsuddin, Hasnah Mat Katna ya, Muhammad Hamzah, Ramlah Zul, Muhammad Rashid, Haji Khalid, Darlia Lauki, cepat. Ashikin Zaki, Siti Nur Aisyah, Rosna Ismail, Insnur Haji Rocky Mavia. Ni pun lama tak nampak. Rosnani Idris, Nur Hidayat Abdullah, Daeng Wani, 192 shares guys, sikit, 8 more. Muhammad Razlizan Abdul Razak, Jebon dah masuk, come on guys. Jebon dah masuk. Mana wong Jawa? Tak nampak wong Jawa. Intan Aziz, Ella Mazlia Abdul Hamid, Roma Basar, Hasnah Mat. Tadi tu dah ada Jebon dah masuk tadi. Sufiah Jidin, Zulkifli Anwar, Lili Hafiza, Khairadi, Mudabbir Rambe. Ni jarang jumpa ni. Long Izzah, Nurida Abdul Rani, Wan Nuraini, ya, Malin Sony pun lama tak nampak. Ya, Marilyn Sony pun lama tak nampak. Dah 200 share ya. Anis Said, Hazlizam, Hajah Jamiah, Tasri Ahmad, lepas tu Salwati Uti dan Minah tadi ya. Roslan Yasin. Okey. So dah 285 orang dalam kelas, 286 share. So Tok Abah sambung. Okey. Hari ni hari yang ke-18. Wow. Sebenarnya Tok Abah patutnya rehat hari ni ya, pagi ni, tentang untuk buat apilah sebab daripada pukul 10 sampai pukul 1.30 pukul 2. Biasanya dalam 3 jam hingga 4 jam. Ya, Tok Abah akan bersama you all dalam webinar Jom Urus Stres. Tapi sebab memandangkan ya ada perkara yang nak disampaikan dan Tok Abah nak bagi peluang last kopek lah, last second. Ada tu, ada 4-5 orang, mungkin 10 orang yang akan register pagi ni. So make sure today is the D-Day. Bukan last day, tapi hari kita buat webinar jam 10 nanti. So by 9 Tok Abah akan bergerak ke pejabat. Dari rumah ke pejabat sekitar 5, 6 hingga 10 minit, tengok trafik lah. Tapi biasanya pukul 9 dah kurang dah. Dalam masa 6 minit Tok Abah sampai di pejabat. Rumah ke pejabat 6 minit. Not bad kan? Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Okay, so by 10 exactly lah. Kalau tak ada para pemerintah, pukul 10 tepat sampailah. Ikut jadual pukul 12 je. Tetapi kita akan bagi bonus sampai pukul 1 dengan soal jawabnya biasanya sampai sekitar 1:30 to 2 o'clock. Tengok setakat mana kelaparan anda. Tapi kita akan rehat in between lah. Ya, adalah 5 minit ya. Untuk coffee time ke toilet time ya, sebentar ya, insya-Allah. Tapi kalau Tok Abah terlupa, remind me ya. Okey, so program kita hari ni dibawakan oleh webinar kita pada hari ni 25 Ogos 10 pagi ya. Jom urus try di tempat kerja. Tok Abah dah repair nota malam tadi sampai pukul 12.45. Malam tadi Tok Abah tidur pukul 1. Pukul 1:15 minit dah baring dah. Itu jarang berlaku tu. Biasanya dekat pukul 2. Sebab hari ni nak dapatkan tenaga. Nak dapatkan tenaga untuk dapat sampai sekitar 3-4 jam bersama anda. Lepas tu malam pula ada kelas bahasa Arab 1,5 jam. InsyaAllah okey lah ya. Orang umur 71 tahun. Alhamdulillah ya. Bila kita banyak bersyukur, Allah bagi dan bagi. La in syakartum la azdanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang saya bersyukur, aku akan tambah nikmat.
Jangan kita lupa untuk bersyukur, dan orang bersyukur mudah-mudahan kurang stres. Yesterday I mentioned point 65. Jangan ambil pot tentang orang yang suka berdrama. Drama king, drama queen ni buat dono je lah. Jangan layan sangat. Mula-mula Tok Abah Lut pun memang tergugat juga dengan kadang kita tergugat, emosi, kalau kita terjebak kalang kabut, kita nak bantu, rupanya dia berdrama. Kadang-kadang kita orang yang berdrama ni, sekali kita bantu 10-15 kali dia akan minta bantuan yang sama, yang dia sebenarnya berharap dan bergantung. Itu salah satu kesilapan seorang penasihat, seorang kaunselor, apalagi seorang coach. Tok Abah punya prinsip is kita akan bagi tips berkaitan kepada apa masalah, apa punca, apa solusi, dan kena buat. Itu sebenarnya Tok Abah pesan. Dalam keadaan biasa, a new habit is formed in 40 days. Dalam keadaan biasa, ini ada hadisnya, ada hujahnya dari segi spiritualnya. So sesuatu habit, tetapi kalau habit itu habit yang mudah, it may take about 1 week, 2 weeks dah jadi tabiat, insyaAllah. Benda yang mudah. Tapi benda yang sukar, it may take 40 days. Ada orang argue, psikologis argue, Tok Abah dah baca banyak. Dia kata apa? Ada yang aktiviti yang sukar, it may take 2-3 months. Itu bukan skill, itu dah bukan tabiat, itu satu sikap ataupun satu falsafah, satu nilai hidup. Tapi yang kita sebut ialah habit, satu tabiat baru. Jadi akan jadi permanent dalam diri kita kalau kita lakukan selama 40 hari. Dan kumpulan tabiat-tabiat yang positif akan jadi nilai. Dan kumpulan nilai ini akan jadi falsafah. Falsafah hidup. Dan falsafah hidup kita lah akan meneraju, akan membimbing hidup kita untuk selamat di dunia, di akhirat. Semuanya bila kita cakap, kadang Tok Abah bertanya kepada orang yang faham, orang lama ataupun anak-anak Tok Abah, apa falsafah dalam kegiatan kita ni, apa tujuan, apa falsafah program ini. Itu di tahap yang paling tinggi lah. What is the underlying philosophy. Dalam setiap organisasi pun adakah dia punya nilai-nilai murni, dia punya core values. Itu falsafah dia. Core values tu dia punya falsafah lah. Falsafah dia, pendekatan dia. Dia punya uslub untuk melakukan sesuatu. So nombor 65 semalam, last point, jangan hiraukan orang yang kuat berdrama. Kita bantu ala kadar, and then let them be independent. Kalau kita izinkan mereka bertongkat, itu konsep tongkat tu, kita bagi dia pancing lah, jangan bagi dia ikan, bagi dia pancing. Jangan bagi satu pancing, bagi 3-4 pancing, 3-4 kail. Tak menyangkut lah ikan itu Abah. Kat mana awak bubur, berapa kail yang kalau bubur 3-4 kail, 5 kail, mudah-mudahan cepat dia dapat ikan. Alright. So kita sambung. Hari ini 66 tahniah untuk mereka yang sempat sedekah subuh dan berdoa dan berniat, niatkan untuk pahala itu untuk mereka yang tersayang, yang masih hidup atau sudah tiada. Dan kita berdoa lah. Antara waktu yang sangat makbul berdoa ialah waktu bersedekah. Pesan para asatizah, para ulama. So hari ni point yang ke-66. 66 tu. So ini basic. Ini benda basic yang Tok Abah nak share, iaitu baca buku, baca e-book, update status yang inspirational. So alhamdulillah. Semalam pun Tok Abah dapat hadiah buku daripada Dr. Narimah. So sangat-sangat membahagiakan. Kadang-kadang kita ni perlukan sahabat yang berikan kita semangat dari masa ke masa dan sebagainya. So itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So you are who your friends are. Dan Tok Abah selalu cakap kita ni ikut perangai kawan-kawan kita. Nanti Tok Abah akan share kajian tentang apa kesan sahabat-sahabat kita. So buku yang dihadiahkan oleh Dr. Nari kepada saya ialah Ikigai, The Reason for Living. Ni bahasa prinsip Jepun lah. Orang-orang barat dia excited dengan pendekatan orang Jepun ni. Ikigai ni tentang kajian tentang orang-orang di perkampungan di negeri Jepun yang hidupnya lebih 100 tahun.
Lebih 100 tahun. Jadi dia mereka kaji dan kaji. Tok Abah dah dengar tentang buku ni banyak tahun dah tapi tak pernah baca. Adalah baca excerpt sikit-sikit. Ini yang buku yang Tok Abah baru dapat, belum sempat tengok pun ya. Ini buku ni diterbitkan pada tahun 2016. Not bad lah ya. Lebih kurang 6 tahun yang lalu pada Tok Abah masih relevan untuk banyak masa lagi. Ya. So ini terima kasih banyak-banyak Dr. Nadi, terima kasih banyak-banyak. So mudah-mudahan jadi asbab ya. So baca buku, baca e-book, update baca update status yang inspirational. Itu Tok Abah kadang tengok TikTok daripada ustaz-ustaz, daripada orang yang memberikan TikTok yang bagus-bagus lah ya. Ustaz-ustazah ya, ataupun motivators, dia buat melalui TikTok. Fine. Ya, tapi janganlah tengok yang gerak sana gerak sini ya. Lepas tu sapu muka terus make up, itu tak payah tengoklah. Tok Abah minta maaf ya. Itu pun macam drama juga. Tok Abah tak sempat nak tengok, minta maaf lah. Adakah bunyi sapu muka je terus daripada plain kepada make up itu, ataupun goyang kaki terus pakai kasut, tak payah tengoklah. Tok Abah takkan tengoklah. Tapi kalau tertengok bukan apa, maaf ya. Sebab TikTok dalam bahasa Arab means bodoh-bodoh. TikTok dalam bahasa Arab, cuba Google. Jangan kata melampau untuk ni. Google lah, tag lah ya. Tok Abah pun baca TikTok dalam bahasa Arabnya. Tok Abah baru belajar bahasa Arab ni ya, tengah belajar sikit-sikit, bermaksud bodoh-bodoh. Jadi jangan membodohkan diri. Pisau itu bahaya kalau kita gunakan dengan cara yang salah. Pisau itu satu senjata. Hari ini Tok Abah akan membicarakan tentang mengurus stres ya, selama 3-4 jam ya, mengurus stres di tempat kerja. Dan temanya ialah, arti yang Tok Abah seronok ni, Tok Abah baru tukar. Tema ialah kita mengurus stres dengan cara yang magical, dan jadikan stres dan lihat stres sebagai anugerah Allah. Itu temanya. Itu pun Tok Abah dapat idea bila? Malam tadi. Pukul 12 malam Tok Abah dapat idea. Dulu Tok Abah kata temanya mengurus stres secara magical dan lihat stres sebagai kawan. Itu tahun lepas punya tema. Tahun ni punya tema ialah mengurus stres secara magical dan melihat stres sebagai anugerah Allah. Tanda Allah sayang, tanda Allah caring tentang kita. Bila kita lihat stres sebagai satu anugerah, kita akan kata orang lebih bersyukur, lebih tenang dan dapat menangani, mengurus stres dengan cara yang lebih saksama. Alright? Okay. So baca buku. Ya, Tok Abah akan terus baca buku, baca e-book, baca update status, ya, tengok TikTok yang bermanfaat walaupun sekejap. Banyak ya, motivatornya dengan falsafahnya, dengan asatizahnya, menggunakan TikTok untuk 1 minit punya motivasi ataupun doa, zikir, luar biasa. Bila kita recharge diri kita dengan ilmu baru, bahan baru, tip baru, zikir baru, maka kita akan bertambah ceria, bertambah happy, bertambah rasa fulfilled, ada maksud hidup kita. Tip nombor 66, ya, keep on update your knowledge dengan update status yang bagus-bagus, dengan baca update status yang inspirational, dengan baca buku, baca e-book, tengok TikTok, tengok apa saja yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi, ya, make you happy. Inspirasi to make you happy. Alright? Alright. Nombor 66. Ini praktikal, bukan teori, praktikal. Nombor 67. Ini yang Tok Abah buat ya. Tok Abah ya. Ni bukan showing off guys, ni sharing. Tok Abah kalau dalam perjalanan ke pejabat, selepas baca doa naik kenderaan, apa Tok Abah buat? Tok Abah akan terus zikir. Takut-takut, bukan takut mati ya. Takut hari ini hari terakhir. Kita tak takut mati. Kita kena bersedia untuk mati tapi ingat mati. So Tok Abah akan istighfar, mengucap ya, kalimat thayyibah, dan apa zikir yang Tok Abah buat selalu ialah afdhalul zikri falam annahu la ilaha illallah. Itu banyak-banyak, sebab kalau kalimat terakhir kita la ilaha illallah, mudah-mudahan syurga tempat kita. Lepas tu kita istighfar ya. Takut-takut malam tak sempat nak 100 kali. So Tok Abah dalam perjalanan ke pejabat yang 6-7 minit itu, Tok Abah istighfar banyak-banyak, baca selawat banyak-banyak untuk tenang, dan baca doa Rabbi yassir wa la tu'ansir, Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, permudahkan, jangan kau susahkan. Jadikan kerja aku hari ini tamat dengan kebaikan, habis semua kerja dengan kebaikan. Itu doa yang Tok Abah baca dalam perjalanan ini. So mungkin pelajaran yang terakhir, so kita zikir ya. Jadi adalah maksud, ada rutin ya. Amalkan zikir harian masa berjalan, atau apa, kadang masa exercise. Kalau dulu kat treadmill ya,
ataupun tengah berbasikal, Tok Abah zikir, zikir. Barulah mata tengok kat TV ke apa ke, tengok program, ya, untuk melengkapkan latihan kita selama setengah jam atau 40 minit, ya, latihan, ya. So masa berjalan dalam journey, dalam masa exercise, maaf ya, mungkin seminggu dua minggu sekali Tok Abah dapat peluang berurut. So masa mula-mula berurut tu Tok Abah akan zikir, istighfar banyak-banyak, sebab badan kita lengur-lengur, badan kita sakit-sakit sebab dosa-dosa yang lepas. Confirm untuk orang biasa macam kita, ya. Ini kata Khalifah Umar Abdul Aziz, semua masalah, semua penyakit adalah disebabkan oleh dosa, ya. Jangan pula kecil hati. Oh, kita sakit dia kata dosa. Memanglah, kita kan orang biasa. Orang biasa kan sentiasa buat dosa dan tidak lekang daripada dosa, ya. Itu yang disebut oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, orang hebat. Dan dia kata sesungguhnya semua penyakit adalah dosa. Jadi bila Tok Abah sakit badan sampai minta diurut, sebab dosa lah. Of course lah, sebab dah tua. Yalah sebab itu, sebab betul lah tu. Tapi sebenarnya jangan lupa kita ni banyak dosa. Jadi masa berurut, maaf ya, Tok Abah untuk 10 minit pertama lagi pun sakit tu, masa mula sakit. Masa itulah kita istighfar untuk kurangkan sakit, untuk hapuskan dosa, gugurkan dosa, ya. Tok Abah memang buat. Lepas tu tertidur lah. Lepas tu tertidur lah, orang tua kena urut. Lepas tu tertidur, bila dia kena sakit-sakit, terkejut balik, lepas tu tertidur balik. The first 10 minit masih segar tu, kita cuba pulun. Tok Abah penuhi 100 kali istighfar, 100 kali selawat, 100 kali kalimah thayyibah, ya, dan sebagainya. So kita penuhkan keperluan asas. Lepas tu kalau tertidur, rezeki, ya. So itu yang kita buat. So amalkan zikir harian masa berjalan. Mana ada masa nak duduk berzikir sampai 1000 kali. Dalam perjalanan ini, masa exercise, masa kena urut, masa gunting rambut, semua orang laki-laki gunting rambut akan tertidur, termasuk yours truly. So sebelum apa-apa kita pun zikir lah dalam hati lah, ya, dalam hati. Tok Abah kalau buat apa-apa pun, ya, kita akan mulakan dengan doa dan zikir. So mudah-mudahan kita akan lebih tenang dan of course bahagia. Okay, amalkan zikir harian. So make it a routine, make it a habit. Tip nombor 67. Ni Tok Abah kena laju sikit. Kenapa? Sebab nak lupa ya. Pagi tadi Tok Abah bangun pagi je, kurang bersemangat. Bukanlah kurang bersemangat, ya, dah senyum, dah doa dah, tapi kena coklat ni berpeluh. Aircon dah dipasang lama dah. Tok Mak dah pasang aircon lama dah, ya. Sememang sejuk tapi berpeluh ni. Berpeluh sebab bersemangat dan kena coklat. Lazat, berkhasiat, bertenaga, rasa kenyang, dan melawaskan perut. Jadi orang yang tak dengar melawaskan perut tu kata, aku minum kopi dia, bukan ni coklat dia, ya. Memanglah sedap, tapi senak perut. Rupanya memang melawaskan perut. Memang kalau dulu sekali sehari ataupun 2 hari sekali, hari ini 2-3 kali sehari atau lebih kerap. So tak apa, happy, enjoy, ya, sebab rasa kosong je badan ni, in term of all those perkara yang patut dinyah cemar dari badan kita. So dan of course, ya, so malam tadi pun Tok Abah sebelum tidur sempat ambil sebiji Kodi Plus, dan itulah bila sembahyang pagi tadi pun lega lutut, ya. Dapat sembahyang subuh dengan selesa yang memang ringan lutut lah. Itu pengalaman Tok Abah, ya, my own personal experience. Orang lain ramai juga report yang sama, tapi ada orang yang kurang kesan pada diri mereka, sebab everybody is different. Kita cakap tentang manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling complicated, yang paling sophisticated. Kita ni macam komputer yang paling kompleks, ya. Macam transformer lah, yang lebih kompleks daripada transformer ni, ya. Alright, okay. Ni sekarang. Dan jangan lupalah tadi untuk orang dewasa umur 30-an sampai umur 80-an, 90-an, ya. Ini Kodi Plus, ya. Ada vitamin C plus, ya, vitamin C dengan Cordyceps militaris, itu bahan utama. Dan Cordyceps dia banyak antioksidan dan memang membantu, dah dibuat kajian satu dunia, memang bagus untuk kata tu merawat lah, ya, bukan merawat, meringankan saraf-saraf, lenguh-lenguh, penat-penat. Ini memang dapat dibantu dengan berkesan, alhamdulillah, ya.
Dan untuk anak-anak yang Tok Abah selalu sebutnya, ini dengan maskotnya Didi and Friend dan Tok Abah, ialah Excel Plus rasa coklat. Ni tolong jauhkan dari kanak-kanak. Bukan sebab bahaya, sebab sedap. Ya. Bagi dia sebiji pagi, sebiji petang, tapi jauhkan. Sebab dia kata, nak coklat, memang sedap. Tok Abah pun kadang macam ketagih, ya. So untuk orang anak umur 2 tahun sampai anak umur 80 tahun, ni ada apa? Ada vitamin C plus, immunity, ketenangan, ya. Tenang. Vitamin C ni untuk tenang, untuk immune system, ya, untuk collagen development, ya. Dan untuk kulit yang cantik. Lepas tu ada kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, dan ada biji teratai. Biji teratai membawa ada aura ketenangan, ya, dan apa nama, fokus dan tenang. Itu sebabnya apa nama, penganut Buddha menganggap bunga teratai sebagai dia punya maskot lah, dia punya simbol. Dahsyat, ya. Rupanya ada aura tenang dalam ciptaan Allah berbentuk bunga teratai, lotus flower. Ya, dahsyat, magical. Alright. So, tapi sebenarnya benda ni bukan benda yang boleh buat budak pandai, tak. Jadi bila anak kita makan, mereka akan lebih seronok, akan ceria, akan fokus, akan bertenaga, sedap belajar, mudah mencerap. Dan kalau lama belajar dan mudah mencerap, akhirnya pandai. Gitu. Bukan makan 3 hari terus bijak. No. That is not how it works. Tapi yang paling penting, bila mak bapak melabur untuk sedikit untuk anak-anak atau cucu, satu rumah tangga kena berubah. Haramkan perkataan negatif, doakan kepala anak-anak Fatihah, Ayat Kursi, Alam Nashrah. Lepas tu temankan mereka belajar, ya, make sure mereka terimbang. Ada exercise, ada main, ada homework, ada gurau, ada masa untuk all those gadget. Gitu, ya. Okey. So, Tok Abah akan berhenti tak lama lagi, ya, sebab nak rehat sebelum pergi ke pejabat. Amalkan zikir harian nombor 67. 68, tip nombor 68. Ini yang Tok Abah sebut tadi. Ya. Cari kawan-kawan yang positif dan happy, because ikut kajian psikologi, you are the average of 5 people you constantly together with. Ya. So, kita ni hasil personality kita adalah mengikut purata sifat 5 orang sahabat yang kita sering bersama mereka. You are the average of 5 people you constantly mix with. Ya, kita ni akan ikut perangai 5 orang sahabat kita ataupun purata. Ya, combination lah, bukan purata, combination of 5 orang yang sentiasa kita bersama mereka. Ini ikut kajian dan kajian, bukan pendapat Tok Abah ni. Ikut kajian, ya. Dan Tok Abah memang setuju lah, sebab Nabi pun bersabda, you are who your friends are. Kamu akan ikut amalan dan agama, ya, dan peribadi kawan-kawanmu. Berkawan dengan orang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat kebaikan dan menjadi baik, ya, dapat contoh yang baik. Berkawan dengan penjual minyak wangi, tak beli minyak wangi pun dapat bau wangi, bau harum. Berkawan dengan tukang besi, walaupun kita mungkin tak kena percikkan api daripada welding tu, tetapi kita akan dapat bau masyam, bau peluh. Bukan bau minyak wangi, bau peluh, bau masyam. Ya, faham ke faham? Faham? Wadih? Are you clear? Wadih? Clear? Clear. Clear, ya? InsyaAllah. So, cari kawan yang positif, yang ceria, yang bila nampak muka mereka, kita pun naik semangat, naik happy, ya, teringat benda-benda positif. Those are the friend that we must hold on to. Yeah. But then, to get all the good friends, you be a good friend. Nah, dapat kawan-kawan yang baik, anda jadi orang dan kawan yang baik. Ya, maka kita orang yang baik dan kawan yang baik, maka Allah akan datangkan orang-orang yang baik menjadi kawan kita. That's how it works. Awak sibuk nak cari kawan yang baik, tapi awak memang mulut tak jaga, peribadi tak jaga, janji tak tepati, bertangguh-tangguh, ya, sikap negatif, ya. Jadi macam mana nak dapat kawan-kawan yang baik? So to get good friends, be a good friend. Alright, nak dapat pasangan yang baik, dia cuba belajar jadi pasangan yang baik, jadi orang yang baik. Gitu, ya. Alright. Cari kawan-kawan yang positif, yang bagi semangat, yang mengingatkan kita untuk buat baik, yang sentiasa ada habit atau rutin yang positif, sebab kita ini akan ikut perangai 5 orang sahabat kita yang sentiasa kita bersama mereka, ikut kajian psikologi dan disokong, ya, oleh hadis Nabi SAW, you are
who your friends are. Ya, Allahumma shalli. Okey. Last untuk hari ni. Kenapa cepat sangat? Baru nak 7.30. Tok Abah kan kata Tok Abah nak kena siap-siap, ya. So ingat, hari ni is the last day. Bukan the last day. Hari ni is the D-Day. Ya, pukul 10 nanti Tok Abah akan mulakan webinar mengurus stres di tempat kerja. Nama je mengurus stres kat tempat kerja, tapi ianya relevan untuk mengurus stres kat rumah, kat dalam organisasi, dalam NGO, jamaah masjid, perkampungan, taman perumahan, ya, kejiranan, ya, dengan adik-beradik relevant. Of course ada topik-topik atau contoh-contoh khas untuk situasi kat tempat kerja. Macam seorang sahabat bertanya semalam, ya, what if, ya, kita ni sering dibuli, ya, dengan keluarga kena buli, tempat kerja kena buli, ya, macam mana kita nak happy? Tok Abah dapat soalan ni sejak 35 tahun yang lalu. Dan Tok Abah pun mengkaji. Ya, kenapa kita jadi mangsa, ya? Kenapa kita jadi mangsa buli ke, orang aniaya ke, orang fitnah ke, orang ambil kesempatan? Why, ya? Dan Tok Abah bukan tanya begitu. Tok Abah tanya, kenapa Allah izinkan orang buli aku? Kenapa Allah izinkan orang pijak-pijak aku? Kenapa Allah izinkan orang hina aku? Sebab kita akan dapat apa yang kita usahakan. So, tu sebabnya Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, pada anak-anak Tok Abah, pada semua orang. Ya, kalau kita menghadapi sebarang masalah, tengok, di mana silap aku sampai aku dianiaya? Kenapa? Di mana silap aku sampai aku kena buli? Kenapa? Di mana silap aku sampai bos tak pandang aku? Ya, pandang orang lain untuk kenaikan pangkat ataupun whatever situation. Macam kita di anak tirikan. Kenapa, ya? Sebabnya jangan tanya kenapa bos tak adil, ya? Tapi tanya, apa yang patut aku buat? Apa perubahan yang patut aku lakukan untuk bos pandang aku dan sayang aku? Akan lain perginya, ya. Tapi kita akan selesaikan masalah yang sama. Tapi lain perginya, lain tindak tanduk, dan lain kita punya uslub ataupun metodologi dalam menangani permasalahan. So, bila Tok Abah menghadapi sebarang masalah, Tok Abah akan tanya, di mana silap aku? Apa dosa aku? Ya, apa kealpaan aku? Mungkin kurang zikir, kurang doa, kurang, ya, baca Quran, kurang bersedekah, kurang, ya. So, di mana silap aku? Sebab kita tidak sempurna. We are all work in progress. Nampak? Of course nampak. Ya, so bila kita ada masalah, jangan tengok kenapa dia ni memang jahatlah, dia ni asyik kacau aku je. Cek kenapa Allah izinkan aku kena kacau. Rupanya aura kita sempit. Sebab kita pun masih dendam kat orang. Rupanya kita masih aniaya kucing. Rupanya kita masih kedekut, ya, kat adik-beradik. Mungkin kita masih marah, ya, ataupun kecil hati pada orang-orang tertentu. Mungkin kita tak keluar zakat dengan sempurna. Mungkin kita zakat keluar, rupanya emas perak yang banyak, yang tersorok, yang tersembunyi, tak keluarkan zakat dengan sempurna. Nampak? Aku ada amanah saham, ada unit trust, ada ini, aku tak keluarkan zakat. Ya Allah, 2.5%. Aku ada, ni contoh je, bukan Tok Abah, ya. Ni contoh. Aku ada 100,000 kat situ, bukan Tok Abah, ni orang lain ni. Aku ada 200,000 kat situ, bukan Tok Abah. Contoh, ya. So, ni unit trust. Ni saham. Kalau tabung haji, no hal. Kalau kat bank Islam, no hal. Mereka memang ada calculation untuk zakat. Rupanya itu punca kita kena bully, kena kutuk, kena aniaya, kena, and all those because itu sebabnya Tok Abah pernah tanya ramai ulama, kenapa mak bapak baik ustaz, anak-anaknya nakal? Sebab mungkin rezeki yang mak bapak bawa dia ke rumah tak berkat. Curi masa, banyak sangat main gadget kat tempat kat pejabat, ya, ponteng, ataupun terlampau lama kat surau. Dia nak solat duha, ya, tetapi ambil masa 45 minit. Dia mengular kat surau. Niat bagus nak solat duha cantik, tetapi patut 5-10 minit jadi 45 minit. Duduk sampai baring-baring kat surau. This is cannot. Melampau, curi masa, berdosa you. Ya, dosa, niatnya nak solat duha, akhirnya buat dosa sebab ponteng lama, ya. Jadi orang pun menyampah, dan akhirnya awak jadi apa? Duta kecil Islam yang memalukan. Tengok,
Bukan main pakai ketayap, dahi hitam-hitam, tetapi memonteng aja. Duha patut 10 minit, dia sampai 45 minit. Sampai tertidur kat dalam surau. Maaf ya, Tuan nampak tau. Tuan nampak, Tuan tengok dengan mata kepala. Be careful. Dan of course dengan report tu selalulah. Ya. So ingat, apa nama tu, jangan kita cari pasal lah. So, bila kita ada masalah, tengok di mana silap aku dulu. Jangan cari silap di luar diri kita. Rupanya kita lah punca segala masalah. Ya, sebab Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya menzalimi dirinya. Kita menyebabkan orang bully kita, kacau kita, fitnah kita, sebab kita yang silap. In many cases. Kecuali lah awak orang yang wali Allah, yang bertahap makam tinggi, yang kubur pun atas bukit, makam tinggi kan, ya. Itu cerita lain. Of course para nabi, ya, apa nama, ya, yang memang apa nama diuji yang paling teruk ujian ialah para rasul, para nabi. Ada yang sampai tergolong dalam ulul azmi, ya, mereka yang paling kuat apa nama ujian dan apa nama ketahanan, ketabahan, kegigihan. Alright, okay, last untuk hari ini. Jangan lupa ya, masih sempat kalau anda nak join Tok Abah punya webinar, ya, bos-bos masih sempat, nak staff masih sempat minta izin kat bos, just minta izin, press the link and then isi maklumat yang tu, dan supaya sebelum pukul 9.30 lah, ya, dan sebelum 9 Tok Abah nak nampak nama awak, sebab Tok Abah nak doakan anda dalam solat hajat malam ni, ya. Lepas program Tok Abah akan doakan semua peserta, Allah bagi hidayat untuk terus maju ke depan. I don't change you, I cannot change you, I don't want to change you. You got to change yourself. You got to solve your problem. You got to resolve your stress. I can guide you, I give you the pointers, I will make doa for you, but I cannot help you, ya, directly to solve your problem. You got to solve it yourself. Ini kita, ya, apa kata seorang guru saya ni, orang sahabat dari seberang. Ni orang-orang Melayu ni memang malas. Saya pun memang terkejut, tak sedap hati lah bila, ya, dia ada masalah disuruh saya solat hajat. Dia ada masalah disuruh saya berpuasa sunat. Dia ada masalah disuruh saya zikir 40 hari. Dia ada masalah disuruh kita pula. Apa punya makhluk ni? Tak apa dengar, setuju lah tu. Dia ada problem disuruh orang lain berpuasa, berdoa, solat hajat, bertahajud tiap malam, dia tidur nyenyak. Mana ada jalan? And then bagi upah aja. That's not how it works. That is not how it works. Your problem, you solve it. Allah pun ingat, semuanya Tok Abah punya tema untuk program webinar hari ni. Jom urus stres dengan cara magical dan miracle, dan jadikan stres dan lihat stres sebagai anugerah Allah. Baru kita akan lihat dengan cara yang lebih positif dan ada apa nama kata tu, responsif. Kita akan jadi orang yang responsif dan apa nama bertindak dengan cara yang sewajarnya. Last tip nombor 69, kongsi matlamat positif dengan orang-orang tersayang. Bila kita kongsi matlamat kita, nak buat baik, nak buat apa nama, nak berubah, nak exercise, nak diet, nak baca Quran, nak belajar ilmu baru, nak tulis buku, nak apa nama khatam Quran, nak whatever. Ya, apa pun niat baik yang kita nak lakukan, kongsi matlamat tu dengan orang tersayang, untuk mereka doakan, untuk mereka pesan memesan, untuk mereka sama-sama berikan suasana yang kondusif untuk anda bertindak ke arah mencapai matlamat. Gitu. So kongsi. Tapi ingat, pesan ramai pakar psikologi di dunia, kalau awak ada niat yang baik, jangan kongsi dengan sebarang orang. Nanti takut kena sabotage, takut kena templak, takut kena sindir, takut kena discourage. Sebab tu ramai orang kan dia tak nak cerita. Ada dia cerita pada kawan-kawan. Tuan Abah ingat, ya, masa dululah, ya. Tuan Abah dah ambil balik PhD tahun Januari 85. Tuan Abah balik PhD daripada Amerika. Lepas tu Tuan Abah terus dilantik jadi pengurusi surau. So pertengahan 85 Tuan Abah buat announcement kat masjid, ya, kat surau tu sambil-sambil bagi tazkirah, ya, tolong doakan saya untuk pergi Mekah pula. Sebab saya tak pernah pergi ke Mekah, tak pernah, ya, tahun 85, ya, tu, ya, tak pernah sekali pun pergi Mekah. So tak ada peluang langsung. Masa tu kat tabung haji ada RM200 ke RM300-400, ya.
So tapi dengan sebab kita hebatkan untuk mereka doakan, so 2 tahun kemudian 87 ya Tok Abah dapat pergi Mekah ya. Dengan yalah cukup bekalan lah ya. Alhamdulillah. Sebab kita hebatkan pada orang yang betul, mereka doakan, mereka bagikan berikan motivasi, berikan tips bagaimana nak menyimpan dan sebagainya, akhirnya berjaya. So itu contoh sebenar lah ya, kita hebatkan perkara yang kita nak buat kepada orang-orang yang tersayang, orang-orang yang positif, kita akan dapat kekuatan dan aura yang positif untuk mencapai matlamat kita, untuk akhirnya bahagia. Okay guys, cukup dulu ya. So happy birthday untuk mereka yang buat hari lahir ini. Orang yang lahir hari ini, walaupun dia lahir bulan 8 yang bulan genap, tapi mungkin ikut pengalaman Tok Abah mengkaji ratusan ribu manusia sejak 45 tahun yang lalu ya, Tok Abah dapati orang yang lahir hujung bulan 8 ni orang yang cuba nak berkawan tapi lebih selesa bersendirian. Dia ada sifat pemimpin tapi juga ada sifat yang suka simpan dalam ya, kadang dia pendam, tapi dia memang pantang orang tak dengar cakap dia. Itu satu perkara. Dan kadang-kadang dia bukanlah kalang kabut, tapi dia a person in a hurry. Ini pun orang yang lahir 25 bulan 8. Itu ikut kajian, tak semestinya begitu. Depend on how you brought up, your doa, your hubungan dengan Allah dan sebagainya. Macam-macam perkara yang akan mengubah you punya peribadi. Tapi semua dapat diubah dengan ikhtiar, dengan doa, dengan istiqamah dan dengan your surrounding ya. Okay, so happy birthday, happy anniversary. Selamat dalam perjalanan. Hari ini bagus untuk kita bermusafir ya. So mudah-mudahan ya, kalau yang dalam perjalanan selamat, yang yang bekerja selamat bekerja, yang menjalankan kerja-kerja amal selamat menjalankan kerja amal, yang sakit maka rehat dengan sewajarnya, makan ubat, ikut nasihat doktor, banyak istighfar, banyak solat taubat. Ini juga ubat, terapi kepada semua penyakit kita ialah bertaubat. Whatever penyakit, physical, mental, psychological, spiritual dan juga paranormal, ubatnya ialah dengan bertaubat. Itu pesan Nabi dan yang diwar-warkan oleh Imam Hasan Basri. So mudah-mudahan jadikan hari ini hari yang terbaik. Sampaikan Assalamualaikum Tok Abah kepada keluarga masing-masing. Oh ya, dan Tok Abah nak tutup dengan Tok Abah nak kongsi berita yang Tok Abah terima malam tadi daripada sahabat Tok Abah, Dr. Samsudin, Datuk Samsudin ya. Datuk Samsudin sahabat Abah ni Toke Pantai Baru Holding ya. Kawan baik Tok Abah, sama-sama kami menerima anugerah Datuk Ship pada tahun 95. Kami sama-sama terima. Dan Datin Zaleha ya, isteri Datuk Sam malam tadi meninggal dunia. So kita ucapkan salam takziah kepada Dr. Samsudin sekeluarga, dan jom sama-sama kita hadiahkan Fatihah untuk keluarga kita, mak bapak kita, keluarga kita yang masih hidup atau sudah tiada, khususan untuk juga Datin Zaleha ya. So jom sama-sama ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan katsiran. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.